jawapan yang sama. Okay, so nanti lepas tu kita akan buat satu-satu lah. Kita akan buat task 1 dulu. So ini adalah untuk task 2 dan you kena buat simulation. Simulation you only have one schematic diagram tapi you akan ada 7 graph. Okay, you akan ada 7 graph yang madam nak check satu persatu untuk setiap group, tengok dapat jawapan sama tak. Okay, then baru you akan cari semua all these parameter. Okay, after that kita akan buat satu-satu lah Okay, ada tak yang dah kira task 1 ni? Ada tak yang dah kira? Ke pagi tadi you all ada kelas ke? Kelas lah madam. Ada madam. Oh, kelas apa ya? Communication Engineering. Communication madam. Communication dengan siapa? Encik Edi ke Dr. Faizal? Encik Edi. Encik Edi. Encik Edi madam. Encik Edi sekejap. Okay, manakah ada kelas, so memang tak sempat lah nak buat calculation ni. So sebab pagi tadi pun awal subuh tadi baru madam bagi lab manual ni. So sekarang ni baca pada soalan ni. Okay, madam akan face dekat sana sebab madam buka PC. Okay, madam buka PC. So okay, kat sini dia kata one coil that has an impedance of the 50 ohm. Ini apa maksud dia ni? 50 ohm ni apa? Impedance of 50 ohm. Coil. Kalau coil ni apa? Z madam. Okay, lagi sikit, lagi. Z, okay, yang ini adalah X. X apa? XL ke XC? XL. XL, betul. XL. 50 ohm. Kenapa XL inductor kan? Sebab sini dia tulis coil. Alright, and then resistance of 100 ohm. Ini apa? R. Betul tak? R. Betul. Yang ini? V. Betul. Yang ini apa? F. Frequency. Alright, frekuensi. Okay, the question is, what is the inductance of the coil? Macam mana nak cari L? Sekarang ni you ada XL, you ada frekuensi, you ada R. Okay, apa formula for XL? Siapa tahu XL apa formula dia? 1 per madam. XL 2 pi 2 pi, kejap. 2 pi F FXL. 2 pi 2 pi FL. FL. Alright. Bagus. Okay, so sekarang ni kita nak cari apa? L. So kalau kita nak cari L, so L sama dengan XL bahagikan dengan 2 pi F. Betul tak? So XL ni apa? You masukkan 50. Frekuensi ni you masukkan 50. Berapa nilai sekarang? Cuba kira. Kosong 0.159. 0.159. Okey, yang lain dapat tak jawapan yang sama? Apa madam? 0.16 Kita genapkan dia ya. 0.16. Okey, betul. Bagus. Okey, sekarang ni next. Okey, the current I. Macam mana kita nak cari I kat sini? Siapa tahu formula I? VIR. Okey, betul. V sama dengan IR. Which is kalau kita nak cari I, A sama dengan V over V over R. R. Tapi sekarang ni kita punya R ni lain kan sebab kita ada XL. Betul tak? So kita Betul, ada madam. perbezaan lah. So kita tukar dia sebagai Z total. Yes, bagus. So Z total ni apa? Kalau sekarang ni Z total dia bagi you nilai R dan dia bagi you nilai XL.
So what is the expression for Z total? Ingat tak dia punya ni? Maksudnya R plus JXL. Pernah tengok tak ni? Ada madam. Betul betul. Kalau dia XC dia negatif. Betul tak? Kalau dia inductor dia positif. Itu kena ingat. Okay? So sekarang ni you punya R is 100. Betul tak? Plus J 50. Alright. Ini betul tak? Okay, so sekarang ni, ini dia punya ni. Okay, Madam nak tahu, sekarang ni boleh tak you convert ini dalam bentuk imaginary kan? Madam nak tanya satu soalan. You punya calculator version apa? 350 ke, 570 ke, 935 ke, 1000 something? Berapa you punya types of calculator? Sama macam yang dia pegang. Oh, nampak ke? Nampak. Apa? Version apa Nampak ni? dia. 570. 570. Okey, ada yang lebih advance daripada Madam tak? Ada madam. Tak ada Yang bawah Ada, lagi ada. daripada Madam 350? 350 ada? Ada tak? Kenapa Madam tanya? Sebabnya Madam nak pastikan you all tahu macam mana nak guna kompleks dan you kena tukar pada bentuk rectangular. Tahu tak? So semua guna 570 Betul madam. 570 ms. Okey. MS ke ES ke apa tak apa. Asalkan dia 570. 570 is a very basic punya ni kalau kita guna untuk kompleks. Okay, so kalau 570 ke bawah ni daripada tu yang macam 350 ni memang tak dapat. Dia tak ada kompleks. You tak boleh, tak dapat. Dia banyak guna calculator ni 570. Okay, so sekarang ni Madam punya soalan. Carikan nilai rectangular ni which is that Madam nak tengok actual value dia dengan bentuk angle dia di sini berapa. Siapa boleh tolong kirakan? Berapa nilai dia sekarang? 111.8 ohm. 26.57 darjah. 1.8 Kosong. okey 8 lah okey. Dia punya angle dia 26.57. okey 26.57 dia buat 26.6 ya. Okey, semua dapat jawapan yang sama tak? Thank you. Tadi Haris bagi jawapan Haris Aiman okey. Alright. So sekarang ni benda ni adalah okey, benda ni Madam nak tengok sebab Madam nak pastikan you all tahu nak convert, tahu nak guna imaginary macam mana. Okey, tapi sebenarnya nilai yang ini senang je. V ni sama dengan tadi berapa nilai V kita? 230. Betul tak? Alright. So, tadi maksudnya kita punya nilai Z total ni kita tak kira lagi kan? Okey, sebab kita punya ni Z total ni kita tahu tak berapa nilai Z total ni? Tak tahu lagi kan? So kita masih nak mencari apa nilai Z total. So Z total sekarang ni ada tak pernah tengok rumus di mana Z total bersama dengan R squared plus dengan XL squared. Sebab dia nak nilai exact value. Pernah nampak tak rumus ni? Nah. So bila pernah sebenarnya dia betul. Okey, kalau you ambil benda ni sebenarnya R squared ni sebenarnya dia dapatkan 100 sini plus berapa sini 50 squared. You akan dapat berapa? Boleh tolong kirakan tak? Dapat berapa? 118.8. Lebih kurang lah kan? Macam lebih kurang kat atas ni kan 118 1.8. Okey, sama kan 111.8 Betul. Alright. So sebenarnya Madam buat sini nak tengok jawapan sini dengan sini sama. Right? Okay, sebab yang ini you kira value dia kan. So sekarang ni
Ataupun yang dia genapkan dia 1.8 ni dia genapkan jadi 1.12. So berapa nilai I RMS sekarang? Berapa nilai sekarang? Tahu madam genapkan je jadi 112. Nak masukkan 111.8 2.05. 2.05. Okay, Cun. 2.05 ARMS So you akan dapat jawapan. Okay, benda ni you kena buat satu-satu letak dalam ni you punya lab. Okay, 2.05. Okay, now power factor. Power factor ni apa? Siapa ingat formula power factor? Power factor. Cos theta. Cos theta. Baguslah. Respon semua petang-petang ni. Madam risau ada yang tidur ke apa. Kau tak madam mau tidur ni kau. Okay? Bagus-bagus. Cos theta. So sekarang ni you nak cari power factor. Okay, cos theta ni kalau you tengok dalam manual lab 3 tu pun ada banyak formula yang dah diberi dengan termasuk dengan apa maksud power factor S, P, Q semua kan yang bentuk triangle tu. So sekarang ni dia nak suruh cari power factor. So power factor you kena cari cos theta. So cos theta you tak tahu theta-nya berapa. Tapi power factor kita ada lagi rumus lain di mana kita boleh buat R divide by Z. Okay, ni pun boleh you boleh tengok. Kalau sin theta pun ada. So you kena ingat dalam bentuk teorem Pythagoras. Okay, kan dia ada yang RZ kat mana semua tu. Sebab yang ini semua, okay, yang kita tengok rumus-rumus ni semua adalah berkaitan dengan teorem Pythagoras. Okay, so sekarang R over Z. R over Z ni, R you berapa? Nilai R? 100, betul tak? Z you? 112. So berapa you punya power factor sekarang? Alright. Betul. Bagus. Betul. Okay, 0.89. Okay, 0.89. Tapi kat sini dia cakap lagging ke leading? Lagging ke leading? Okay, ni jawapan untuk power factor. Betul. Power factor you is a 0.89. And then this one is lagging or leading? Sekarang dia punya clue is kita guna inductor kan? Dia leading lah madam. Leading ke? Check balik Dia antara dua Jawab. tu kan jawapan dia. Yelah, dia macam yes or no kan. Kalau you jawab no, jawapannya yes. So sekarang ni kalau you salah jawab leading, jawapannya lagging. Okay, jawapan dia adalah lagging. Okay, lagging. So kat sini you tulis 0.89. Okay, you refer back to the dalam soal dalam you punya teori manual tu ada state kenapa dia jadi lagging. Okay, you refer back sebab ini adalah soalan dalam you punya manual. Okay, sebab dia adalah kita guna capacitor. Okay, kita guna, kita guna inductor. So, right now kita guna, this one is for XL, this one is for XC. Okay, so sekarang dia nak tanya D. Okay, so D, you dah dapat dah semua ni. Sekarang ni D, dia nak cari you untuk jawapan untuk S. Okay, so S sama dengan apa? Kalau bentuk triangle tu macam mana? Okay, IV. IV. Okay. Ush, kenapa sekejap Kita nak patah balik. Sekejap. Okay. So sekarang ni, sekejap madam tukar color. Kita kena buat calculation dulu sebab kita kena buat calculation betul then kita baru boleh buat simulation. So then you can compare, you can tengoklah relation between simulation dengan calculation. So sekarang ini you punya S. Okay, this is your theta, this is your P and this is your Q. Okay, sekarang ni dia nak tanya what is the value of your S. Sekarang you dah dapat tadi kan nilai theta you tadi berapa? Okay, you dah dapat dah nilai theta berapa. So sekarang ni kalau you nak tahu S
sama dengan berapa? S sama dengan P plus JQ. Pernah nampak tak benda ni? Nampak. Benar Okay. madam. Okay, so apa formula untuk dapatkan P, apa formula untuk dapatkan Q? So dia ni macam, apa macam ni you ingat balik teorem Pythagoras you belajar maths dulu kan? Teorem Pythagoras untuk you dapatkan P. Okay. Clue dia is a I, V, cos theta. Untuk dapatkan P Okay, untuk dapatkan P, ni untuk dapatkan P adalah cos theta. Sekejap ya. Ada student masuk. Okay. Dan untuk dapatkan Q is IV apa? Masya Allah dia keluar ni. Ni mak ni ada line ni dia tiba-tiba dia terkeluar. Okay, IV sin theta. So sekarang ni berapa nilai I you tadi? 2.05. You darabkan dengan V. V you berapa? 230, betul yang dah diberi. Cos theta tadi you berapa? 27.13. Yes. You kira berapa? Sama juga dengan ni, 2.05. 26 gitu. 26 ke? 26.6 dah madam. 26.6. Ha. 26.6. Cos theta. Ini cos theta ni. Oh, theta ni you tak kira lagi. Sorry, ni theta ni you tak kira. Okey, tadi ni you dah dapat 0.89 kan? Okey, theta dia berapa? Ni bukan yang ni. Bukan yang ni Ini lain. Yang ini untuk X. Yang ini untuk XL Yang ini theta yang untuk kita punya yang ini triangle lain, yang Z dengan R ni triangle lain. Yang ini triangle untuk triangle untuk power factor. Okey, power factor yang ini. Yang power factor yang ada theta yang ini. Di mana kat sini after you dah dapat 0.89, you dah dapat yang nilai ni kan. So berapa nilai theta kat sini? Berapa dia punya theta kat sini? Kalau sini 0.89, so you punya theta berapa? 27.13. Ya, kat situ. Adam terlupa nak letak kat sini tadi. Okay? Okay, so kat sini 27.13 So kat sini you darab 230 dan you darabkan cos 27.13. Okay, sorry. Sini sin sin. Alright. So berapa nilai P? Kira pakai kalkulator sebab kadang-kadang bila value yang kita dah masukkan pun sama, bila tekan kalkulator ada juga ada dapat jawapan yang lain. Okay, berapa nilai dia? Berapa nilai? 49.62. Okay, Meda tulis sini 419 point berapa? 62 ya? Okay. 6 buat je Okay. Yang lain buat juga Ni kita buat sama-sama. So boleh tengok kat sini. Okay, kalau untuk Q berapa nilai dia? Okay, so Meda ambil 215 Betul sama. Oi, awal tu yang sebut sama tu betul ke dapat Okay, berapa unit dia? Unit dia apa untuk Q? VAR. Ya. Bagus. VAR. Okay. Tengok you punya respon lagi aktif daripada section 1 dengan 2. Okay, bagus. So sekarang ni you dah dapat nilai. So you punya S sekarang you tulis balik 419.6 plus J you punya Q is 215. Betul tak?
So bila you convertkan dia dalam bentuk yang ada rectangular, which is that you have ada angle semua tu, berapa nilai dia? Cuba kira. Empat tujuh 471.48. Okey, 471.8, betul. Dia punya angle dia berapa? 27.13. Sama kan? Alright. So ini adalah jawapan untuk you punya task 1. Okey, di mana aktiviti 1, kalau you baca balik you punya lab manual, dia tukarkan line. Okey, you kena, dia kata draw and label appropriately the resulting power triangle for the above coil. Maksudnya soalan tadi tu yang kita dah buat ni, sekarang ni yang kita dah buat sama-sama. Okay, discuss your finding based on the circuit behavior observation. So sekarang ni, bila you dah buat kat sini, you kena tulislah Q ni apa? Apa Q ni stand for apa Q? Q ni apa? Reactive? Oh, reactive power. Yes, reactive power. Reactive power kita sekarang ni nilai Q dia adalah 215 VAR. Allah, dia keluar macam ni. Okay, P ni apa? Stand for apa? P ni apa? Actual Real real. Okay, real power. Allah, dia keluar underline ni. Okay, dia kena tulis slow-slow ni. Kau tak ada keluar macam ni. Okay, real power kita adalah 419.6 watt Okay, ini real power. Okay, dan you punya S, okay, inilah SU SU kat sini adalah, tadilah you dapat 471.8, ialah dia punya angle dia is 27.13. So theta dia masih lagi 27.13. Okay, so based on daripada soalan ini, dia kata ini adalah power power factor and also power triangle yang you kena relate. Okay, kalau you tengok Q ni adalah sama dengan losses tau. So kalau Q tu tinggi, maksudnya loss you tu akan lagi banyak lah. So kita kalau boleh, kalau kita nak for power factor sebenarnya yang paling ideal is equal to 1. Tapi in industry memang susahlah kita nak dapat is equal to 1. Which is kita hantar, kita punya input is contoh 230 volt. Dia punya dekat output ataupun dia dekat distribution dia pun 230, which is memang susahlah nak dapat. Tapi kalau kita ada masukkan certain komponen untuk dapatkan tu boleh, tapi untuk yang direct measurement agak sukar. Okay, so kalau kita Q adalah losses, so kalau boleh kurangkan dia punya losses, okay, which is Q tu lagi pendek lah. So kalau you tengok, kalau Q sini pendek, so maksudnya you punya triangle ni akan jadi macam ni. So you punya theta pun akan kecil. Betul tak? Bila theta dia kecil, so maksudnya you punya power factor tu pun kecil. So dia lagi bagus. So maksudnya you punya P ni, maksudnya real power tu dia adalah, dia kalau betul-betul real power yang ni adalah dia tak ada theta. Okay, maksudnya real power dia, berapa real power dia ni P, itu je lah dia keluar. So dia tak ada losses pun dia tak ada, Q pun dia tak ada, theta pun dia tak ada. Okay, so dia Q tak ada Q, dia pun tak ada S. Sebab S ni stand for, kat sini dia tak tuliskan, stand for, apa ni nama dia? Apparent power. Okay, so maksudnya dia tak adalah, maksudnya memang betul-betul exact power. Okay, the real power. Okay, yang kita nak dapat, tapi agak sukar lah, which is theta dia ni, kita dah tak ada nilai apa tu, dia punya angle dia dah tak ada. So dia terus drop. So maksudnya itu power kita yang paling, the maximum we can go. Okay, so itu yang paling ideal. Okay, ini kita dah done for your, apa orang kata, your activity 1 dengan
task 1. Okay, ada apa-apa soalan tak before kita proceed for the simulation? Tak ada madam. Okay, so kalau tak ada, kita akan pergi pada simulation, which is memang ramai nak tunggu simulation lah sebab you akan relate apa you punya calculation yang you tengah buat sekarang ni, task ni, dan you pergi pada you punya task tu. Okay, task tu ni kalau you tengok, dia ada satu je simulation yang you kena buat. You ni je. You kena build and simulate the AC circuit based on task 1. Okay, dia ada bagi you ni, which is we are using the single phase. Okay, ni ideal, which is the ideal characteristic, and then you have the resistor, and this is the inductor. Alright, so kalau based on the calculation yang you dah buat in the in the task 1, okay, ini dah ada value, ini pun dah ada value. Cuma, okay, so sekarang ini berapa value kat sini? Resistor ni berapa nilai dia? 100. Yeah, betul. 100. Bagus. Okay, yang ini berapa? Ingat tak yang you dah kira tadi? Berapa nilai Henry? 0.16. Alright, Chun. 0.16 Henry. So now, yang nombor 1 you boleh buat, yang nombor 2 you boleh buat. Then the next one is the place a multimeter in your schematic and set the parameter. Figure 6 tu maksudnya you tengok balik, madam tak letak kat sini. Figure 6 tu maksudnya dia dah letak multimeter tu, dia ada certain range yang you kena follow. You follow satu multimeter tu, you pergi kepada signal parameter. Okay, kita akan buat satu-satu. Lepas ni madam akan buka PSCAD. Then dekat sini you kena dapatkan, madam nak tengok akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kat sini you akan ada semua bentuk dalam simulation. Okay, dan you akan dapat dalam bentuk graph. Okay, madam nak tengok ni dalam bentuk graph So you akan dapat nilai value ni. Then after you got all this value, you need to calculate nilai S dan nilai power factor. After you akan dapat nilai kat sini, you akan dapat nilai kat sini. Then you compare balik dengan jawapan you dekat activity 1 tadi. Tengok jawapan sama tak? Okay, before you proceed, this is the ni expected result lah, which is ini yang activity 1. Okay, activity 1 tadi activity 1 tadi, yang ini yang kita dah bincang. Okay, you buat sendiri nanti. Okay, so yang ini activity 2 yang you kena buat simulation, di mana you akan dapat bentuk VS, you akan dapat bentuk VL kat sini. Alright, you akan dapat nilai IS, you akan dapat nilai V, you akan dapat nilai I, dan you akan dapat nilai P, dan you akan dapat nilai Q. Alright. So kat sini, ini yang madam nak tengok satu per satu. Okay. Sekejap ya. Kita buka PSCAD. Okay. So dalam soalan ni, nanti benda ni you kena buat satu-satulah. Satu untuk VS, satu untuk VL, IS, P, Q, V and I. So sekarang ni madam nak tengok macam mana dan di mana you nak letak multimeter untuk dapatkan semua signal ni. Okay. So sekarang ni boleh try buat dulu. Follow exactly the same from the manual. Okay. From the manual. Nanti sekarang baru mana-mana group yang nak share, tengok jawapan sama tak dengan madam ni ataupun ada isu, just beritahu dekat madam. Boleh ke? Boleh madam. Okey, kita buat dulu Boleh mula lagi. Boleh. Sila. Mula. So kalau ada apa-apa soalan terus raise kat sini So boleh buat sekarang ni, you pastikan you follow as it is dan mana nak letak you punya multimeter. Tu the first question. After you letak semua tu, then barulah you letak semua ni signal dengan you nak keluarkan graph. Then baru you tengok run, kalau tak ada error, which is sama macam kita buat dulu. Kalau tak ada error, baru you akan dapat semua nilai-nilai ni. Okay? Try buat dulu, okay? Madam nak tengok circuit atas? Tak boleh, nanti dulu. Circuit atas ni,
Sekat atas ni sama macam you punya tengok dalam manual tu. Cuma tricky dia kat situ adalah kat mana you nak letak you punya multimeter. Mana letak multimeter? Okey lah. Okey letak multimeter kat mana Dekat tengah lah madam. Ah. Okey, kenapa letak kat tengah? Sebabnya kita nak tengok VS, IS dia, so dia berada kat tengah. So dia bukan selepas load dia sebelum you kenakan dia load. Sebab okeylah, dia tunjuk kat sini Sebab kat sini, okey, you nampak sini yang sama macam soalan tadi kan? 100 ohm, 0.16, okey. Dan sini yang ini yang ideal ni, single phase ni. Bentuk ideal ni, you pastikan ni dan ini multimeter yang you letak kat sini. Tak boleh letak kat sini dan tak boleh letak kat sini. Okay. Sebab gini kita nak measure because kita nak measure dalam soalan ni pun dia nak tengok sending voltage, sending current. Okay. Benda ni maksudnya yang keluar. Sebab sini ideal R sama ni. Dia tak ada apa-apa load. So dia tengah-tengah kat sini. Okay, clear So buat dulu. Tengok jawapan sama tak graf tu. Sebelum kita pergi pada nilai value, madam akan tengok you punya graf karakteristik tu sama tak. Dan baru kita pergi details one by one dengan dia punya nilai value. Okay? Boleh proceed buat dulu ya. Okey ke? Ada siapa-siapa yang nak share you punya ni ke ataupun masih tengah buat lagi?
On the way, madam. Okay. Okay, masih tengah on the way ni, madam tengah nak ni ambil kedatangan sekejap. Sekejap. Okay, boleh start ambil attendance. So, kita tengok kat sini 44. Mungkin ada yang share device untuk buat ni. So, pastikan semua isi kehadiran Boleh. Okay, ada lagi 21 orang lagi belum ni. Okay. Kalau ada apa-apa yang ada masalah beritahu. Saya madam, saya tak boleh nak scan lah. Siapa nama Hari Ikmal Hasnin. Saya ke madam? Sekejap, seorang-seorang dulu. Sabar, bawa tenang. Siapa Muhammad tadi nama? Hazmi, madam. Muhammad. Hari Ikmal Sebab bin Hasmin. Muhammad Haris Ikmal Yes, ma'am. Okey, Haris Ikmal. Okey dah. Lagi? Siapa lagi? Muhammad Hazmi, madam. Hasirul. Okey, Hasirul Mahidin. Lagi? Fitrian Rizal 21. Fikri 21. Okey, lagi? Puan Arif Bashir, madam. Wan Wan dekat bawah. Okey, lagi siapa? Imran madam. Muhammad Azif madam. Muhammad Azif.
Azif. Azif bin Johar. Betul madam. Alright, lagi? Afiq Imran. Muhammad Atik, madam. Sabar. Muhammad Afiq, Nombor ya, Afiq Imran. 29. Nombor 29, sekejap ya. Muhammad Atik Okey, ada lagi tak? Megat. Ami Madam. Agus. Ha? Megat. Megat. Megat Najmuddin madam. Megat Najmuddin. Okey. Lagi? 13 madam. 13. Muhammad Amin bin Agus Betul. Okey, lagi? Ikmayatul Akmi. Okey, alright. Lagi? Nombor 35 madam. Nombor 35, Hisham. Mana Hisham? Saya. Okey, Hisham bin Zainal. Alright, okey. Lagi? Saya madam. Muhammad Syamil Fan. Muhammad Muhammad ada lagi ke? Muhammad Syahmi. Syahmi Irfan. Ya, Okey, madam. Lagi? Madam Nur Emilia, madam. Okey, Nur Emilia. Baru Terima kasih. dengar suara perempuan. Madam Megan Tiran. Megan Tiran ada ya? Okey, good. Ada lagi? Soal ni, Faris dengan Aiman ni ada ke? Ada siapa-siapa yang sekali dengan dia ke buat lab? Tak ada? Ke ada dia kongsi device ke apa ke? Maksudnya dia share ni? Tak ada Kalau tak ada, this one consider as absent. Sebab kat sini pun Meda tengok ada baru 44 kat sini kan. Okay, so tak ada Okay. So tak ada respon. So Faris dengan Muhammad Aiman ni. Okay, Muhammad Aiman ni tak ada. Okay, so kita berbalik pada ni. Okay, ada siapa-siapa yang nak share ke? Ada yang sama tak? Sama pun Meda nak tengok betul ke tak? Dalam ketiga nanti Meda nak check ya. Madam, Ya saya. Farid dia tadi saya call, dia kata dia dekat surau. Nanti dia masuk balik. Nanti dia masuk dia beritahu dekat madam Okay. Okay.
At least ada satu ataupun dua grup yang akan tunjuk. So sebab kenapa ya? Sebab nanti akan tahu mana kesilapan yang selalu akan terjadi masa buat, especially untuk lab 3 ni lah. Untuk dapatkan graf yang lebih kurang sama macam madam dapat ni. So bolehlah tunjuk mana-mana yang rasa nak show nanti, beritahu. Madam. Saya tengok yang saya. Tadi Okey, kejap. Madam tengok attendance sekejap ya. Saya tak. Siapa tadi nama penuh? Kau dah tanda lagi kan? Tadi section berapa Tadi nama siapa tadi? Saya Hasiro madam. Saya guna Hasiro, laptop member section- saya. Section berapa Section 3 ke section 4 Ni yang simulation. Yang tunggu. Oh, ni kan attendance. Kejap. Kita tengok. Okey, Haris dapat sama Boleh share you punya screen tak?
Boleh tak? Boleh. Tak apa. Madam stop sharing dulu. Sekejap, madam. Okay. Kita tengok satu. Okay, dah nampak dah. Macam mana boleh dapat cantik macam ni? You pakai apa? Zoom pakai apa? Okay. Kat R je madam. Madam tekan Ha? R. Tak R. R. Okay. Buka balik. Dia nak tengok. Alright. Okay, so sekarang ni kalau you tengok satu-satu, you pergi dekat contoh, sekejap contoh pergi nilai P. Ni dah tengok. Dekatkan cursor tu dekat P je. P berapa? Dekat P. Okay. Ni bila you dapat macam ni, you screenshot tau. You screenshot sebab you akan dapat nilai 0.000459 something kan. Okay. So you screenshot ni. So maksudnya nilai P dia, okay, nilai P dia adalah dalam megawatt. Okay. Dalam megawatt. So di mana you kena convertkan di dalam watt sahaja. Okay, so bila you convertkan di dalam watt, dia adalah 460 watt lah. Maksudnya 459 tu kita just bundahkan dia jadi 460 watt. Okay, betul tak? Okay, pergi pada next, pergi pada Q. Yang group yang lain tu take note Okay, so okay, kat sini pun you dapat Q berapa? Cuba baca nilai dia 0. Apa nilai dia? 0.0. Tengok yang nilai maksimum 235. Okay. So, okay, itu betul. So, di mana? Itu pun dalam mega So, di dalam mega V over, dalam mega VAR sebab ni dalam bentuk Q So, nanti you punya jawapan Q adalah 235. Okay, dalam 235 lah kita bundahkan dia saja 235. Okay, so you dah dapat nilai kat situ. So kalau you pergi dekat tu untuk nilai P dan nilai Q. Okay, kalau you pergi pada nilai V berapa? Berapa tu? 0.229. Okay, so kat sini V tu you dapat 0.2299 something macam tu lah. So bila you dapat nilai macam tu, you pergikan kepada convertkan dia akan jadi 230. Okay, 230 VRMS. Okay, kalau I tu, I berapa? I. Bawah sekali I. Bawah, no bukan IS. Bawah sekali I tu. Okay, berapa? Okay, I ni kita ambil as it is, 2.06. Okay, sekarang ni madam punya soalan. Tadi you kira kan, you punya I tadi berapa? 2.0? Masa aktiviti 1 tadi, berapa you dapat? 2.0? 2.05. Ya. Kat sini you dapat 2.06. Okay, dia maksudnya dia sama-sama dia menyerupai sebab sekarang ni you kena tengok mesti akan sebab ada ramai yang tanya kenapa ada yang mega, kenapa yang ada kilo. Okay, kenapa ada yang guna terus nilai dia. So kat sini kalau you pergi balik dekat multimeter, cursor dekat atas, you pergi kat multimeter you. Okay, you tengok, pergi dekat configuration, tengok kan dia ada output scaling tu. Dia ada tulis kat situ, mega, kilo kan. So kat situlah you kena tengok, play around with that number. So nanti, setiap satu tu nanti kan you ada 7 graf. So setiap 7 graf tu,
you screenshot yang macam mana yang tadi tu, maksudnya nampak view berapa nilai maksimum tu, you screenshot dan berapa nilai value dia. Okay, so bagus group Haris ni. So nanti sekarang ni bila you kena proceed untuk tengokkan jawapan untuk S dengan power factor. So you boleh kira dulu nilai S dengan power factor daripada nilai yang you dapat daripada simulation ni. Dapatkan nilai S dengan nilai power factor. Tahu kan macam nak kira? Kita dah kira sama macam activity 1 tadi. Okay, tengok. So dia pengiraan dia sama, cuma nilai dia you guna nilai yang apa yang you dapat dekat simulation tadi. Okay. Nanti yang tadi you tunjuk balik dekat tulisan apa ni yang dekat lab manual tu. Kan dia ada tulis sending voltage berapa, sending current berapa, receiving voltage, okay? Nampak kan kat situ? Sending power berapa, sending voltage berapa, sending current berapa. Sebab tu tadi madam bila group Haris tadi dia letak cursor dekat Q ke P, dia akan dapat nilai value max tu kan. You screenshot, sebab tu value madam nak tengok you letak terus nilai tu dalam dekat dalam setiap parameter yang kita nak cari ni. So lepas you dah dapat ni baru you kena cari S. After you cari S, you cari power factor. Okay. So okay group Haris okay. So nanti sebelum kita dismiss kelas ni pun madam akan buat macam mana nak buat yang activity 2 tu. So sementara tu group Haris ni dah siap ni. Group Haris cari nilai S dengan power factor sekali dulu. So madam nak tengok satu lagi group lah kalau boleh ada yang ni. Thank you group Haris. Sama-sama madam. Ada lagi yang nak tunjuk ke? Okay Haris. Okay. Haris Haris. Saya madam. Okay, you share ya? Okay, tak apa. Saya hasil saya guna laptop member. Okay, tak apa. So faham macam mana. So nanti okay, buat dulu pengiraan macam mana. So Amelia akan terangkan macam mana kita nak buat you conclusion daripada task 1 tadi dengan task 2. Okay. Okay. Right. Lebih kurang sama ni. Cuba tengok dekat nilai V tadi. V tu berapa? Okay. I? 2 berapa tadi? 206. Okay, 2.05. Okay, betul? Alright. Basically, group Afifi ni pun, Afifi jawapan pun lebih kurang sama ni. Sebab nampak lah. Meda nampak dah. Sebab macam mana Meda nak kira? Sebab ada juga group, dia buat V dan I tu, dia dapat nilai macam ada noise, macam ada jitter dekat dia punya, dia tak saturated ke satu value je. So yang ini sebab tu betul, sebab you masukkan nilai yang betul. Kalau masuk nilai salah, dia akan keluar value yang lain. Sebab tu dia nak tengok karakteristik dulu betul. Q, berapa Q? Nilai Q berapa? Saya tak kesa ke Q. So untuk lab 3 ni sebenarnya dia banyak pada screenshot lah untuk dapatkan jawapan satu-satu untuk you buat comparison. Okay. Oh, terkeluar. Mungkin line tak berapa elok tu. Okay, yang lain faham tak? Sorry madam, sorry. Okay, faham. Takut ada apa ni? Ada yang tak ni kan?
line tak berapa. Tak berapa nak stable. Okay. So, kalau tengok pada dua grup tadi, okay, grup Haris dengan grup Afifi ni, mungkin ni kot, apa ni, tak apa-apa Afifi, Madam dah tengok jawapan tu betul. Okay, jawapan tu betul. Cumanya, okay, Madam nak share screen lagi sekali Madam punya. Sekejap ya. Kita nak share screen. Okay, cuma yang mana tadi? Okay, so cuma nanti dalam nanti you masukkanlah satu-satu. Maksudnya berapa okay, so maksudnya berapa nilai VS dia, you tulis ni sama dengan berapa. You screenshot, you tulis VL ni sama dengan berapa. Okay, IS ni sama dengan berapa. Okay, V ni, RMS ni berapa? Okay, 230. Okay, termasuklah yang lain-lain ni untuk I, untuk P, untuk Q. Okay, so you masukkan satu-satu nilai ni macam ni masukkan nilai dia. Alright, you convert it, mana yang mega, mana yang apa ni, mana yang you nak kena masukkan. So now, so sekarang ni dia punya soalan seterusnya. Okay, sekejap Okay, soalan seterusnya kat sini, dia tanya pasal S. Tadi you dah tahu S sama dengan P plus J Q, kan? You dah dapat nilai P, you dah dapat nilai Q. You masukkan. Tadi nilai P you berapa Okay, contoh. Tadi grup Haris berapa nilai P you tadi? Nilai P kita orang 460 watt. Megawatt. Watt. You dah tukar dah tadi? Okay, 460 plus J. Q berapa? Q 235. Alright. 235. So bersamaan berapa? Yang dengan dia punya reactance, dia punya nilai rectangular dia berapa sini? Yang ada angular semua tu? Berapa you dapat? 516.5.6. Okay. 27.01. 27.1 lah. Okay. Alright. 06. Ni 06 Okay lah, lebih kurang lah ataupun 27.1 lah. Okay. Okay, ataupun 27.1. So kat sini ini adalah untuk S. So sekarang ni dia suruh cari power factor. Okay, you cari berapa you punya power factor Semua nanti cari you punya power factor. Then nanti untuk soalan yang ini pun, ini tadi you dah buat kan? Yang tadi based on calculation you dah ada satu triangle. So now untuk simulation you dah ada satu lagi triangle. So you dah ada lagi satu triangle. Okay, you dah dapat sini berapa theta you, berapa nilai S you, berapa nilai P dan berapa nilai Q. Betul tak? So you dapat ni, you kirakan dia, you lukis sama-sama. S ni apa, Q ni apa, P ni apa. Sama macam you buat dekat calculation tadi, masa activity 1 tadi. Okay, ni activity 2 kita buat dalam simulation. Okay, so sekarang ni, kalau you baca dekat sini, you dah, after you calculate semua, you dah calculate, so you kena dapatkan activity 2 tu maksudnya dia suruh attach semua tu. So sebab tu madam kalau tadi dah check dua group, so ada yang semua dah dapat jawapan. So di mana semua parameter tu you kena screenshot satu persatu screenshot satu persatu untuk dapatkan nilai setiap parameter tu. So nanti you akan buat macam ni you akan buat bentuk dalam table. So you buat sini items. Okay, so sini item. So sini akan pergi pada calculation. Calculation ni adalah you punya task 1 tadi ataupun activity 1. Betul tak? Okay. So sini you akan pergi pada simulation. Simulation you pergi pada task 2. Okay. So bila kat sini you kena compare lah you punya nilai tadi.
So items apa yang you kena buat is macam tadi VRMS, betul tak? IRMS, apa lagi? P. Tapi ini madam buat dalam bentuk singkatan je, nanti you buat dalam ayat penuh lah. P ni apa? Okay, P ni real power. Apa unit dia apa? Okay, you buat ini madam buat contoh je Ni S, okay, and then apa lagi? Power factor. Okay, then theta dia berapa? Okay, so kalau kat sini VRMS, IRMS, PQ, okay, you akan dapat nilai. Okay, VRMS calculation tadi berapa? Memang dah diberi kan 200? 230 rasanya. 230 betul. You punya simulation, you punya VRMS dapat sama ke tak 230? Lebih kurang kan? 2299. Dapat sama. Bagus. Dapat sama betul. Okay. Dia ada certain item yang dapat lebih kurang ada agak jauh sikit lah. Tapi you boleh discuss You boleh discuss kat situ nanti. Okay. IRMS ni calculation tadi, madam tanya lagi sekali tadi kan 2.0 berapa yang tadi kita kira 2.05 kan? 05 betul. Simulation is 2.06. Betul madam. Okay, so kat sini you nampak VRMS dengan IRMS calculation dengan simulation tak ada apa-apa isu. Sebab dia, apa orang kata, you tak ada apa-apa load lagi kat situ kan. Dia, itu yang supply, itulah. Sebab tu dia masih sama. Okay, sekarang ni you pergi pada P, berapa nilai Q, you listkan semua nilai-nilai value kat sini. Okay, you listkan termasuk dengan simulation ni, you listkan based on you punya simulation value. Yang ini calculation yang kita kira sama-sama tadi. So nanti you tengok ada certain item, okay, maksudnya mungkin PQ ni nilai calculation dengan simulation dia berbeza. Kenapa? Kat situ you kena discuss kenapa kat situ. Okay, so ini tak boleh beritahu terus kat sini So dekat sini kalau untuk simulation, okay, untuk simulation, untuk VRMS, IRMS, P dan Q, you akan dapat direct daripada simulation you punya tadi kan. You dapat simulation daripada you punya graph. So you dapat you graph, then you letak terus that value into the table. Okay, untuk S, untuk power factor and untuk theta, you akan kira the value based on the nilai yang you dapat daripada simulation. Okay, samalah macam ni. Ni nilai S. Okay, nanti S ni you tulislah kat sini berapa. Then you buat comparison dengan calculation. Sama ke tak? Okay. So, madam akan bagi tahu kat sini, dalam ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kan? So, 7 item ni akan ada 3 items yang sama. Sini madam dah beritahu VRMS dengan IRMS. Ada satu lagi yang calculation dengan simulation dia sama. Yang lain tu dia akan ada sedikit difference. Okay, daripada situlah madam nak tengok macam mana you all punya discussion based on your understanding about the power factor. Okay, clear tak? Clear madam. Okay, ada apa-apa soalan tak? Sebab kat sini you akan discuss lah dekat sini apa dia punya perbezaan dia. Alright, so ada apa-apa soalan tak sebelum kita dismiss? Tak ada madam. Haris dah siap, Guru Haris dah siap. Grup lain macam mana? Okay. Okay madam. Okey madam, sama madam. Okay. So kalau macam ni, madam akan expect you akan hantar submit the lab report for lab 3 next week So next week kalau kita tak ada, kalau madam akan dapat lab 4 awal, kita akan buat next week kita akan buat lab 4 terus. Okay, kita akan buat lab 4 terus. Kalau tak ada, so next week hanyalah untuk you punya submission for lab 3. So takkan ada lab lah, you just submit je. Tapi kalau ada lab 4, kita akan terus buat lab 4 masa hari Ahad minggu depan. Okay?
Boleh? So mana-mana group ataupun mana-mana yang tak faham tentang calculation ni ke apa ke, boleh terus datang jumpa madam datang je kat bilik madam. Lepas tu pastikan mana-mana yang belum hantar lagi lab tu hantar dan jangan lupa letak dalam kurungan you daripada section mana. Okay? Sebab madam memang tengah dah asing kan sebab ada yang tak tulis, ada yang tulis. Okay? Okay, baik madam. Okay, so rasanya okay kalau kat sini madam tak kita akan terus macam mana you dah semua dah take note berapa value ni. So madam akan expect you punya result for the next week. So kalau ada apa-apa just tanya je Sebab yang ini lab 4 ni dia lebih kurang macam ni, kita akan buat lab 4. Okay, maksudnya corrective power factor. Okay, maksudnya sekarang ni you kira power factor. So selepas ni macam mana you nak design, macam madam beritahu tadi. Kalau theta dia lagi kecil, lagi bagus sebab Q kita akan turun rendah. Sebab Q tu as a losses sebenarnya. Kalau kita nak kurangkan losses tu, kita akan theta tu pun kita kena kecilkan. So daripada situ kita akan buat pada lab 4. So lab 4 tu kira macam you punya design lah. Okay, macam mana you nak design, nak bagi you punya design of your circuit tu. So dia tak, power losses dia tu akan lagi kurang lah. Okay, so itu untuk lab 4. So lepas tu dah tak jumpa lah. Okay, so insyaAllah nanti kita akan jumpa untuk lab 4, untuk yang terakhir lah untuk power system. So untuk peringatan lah, madam, untuk peringatan lagi sekali, kebetulan kita akan ada accreditation buat masa terdekat ni, 14 dan 15 14 dan 15 Jun. Madam tak pasti siapa yang student memang akan di-interview. Kita tengok mana yang akan dia akan panggil lah student listed lah. So nanti kalau ni dia akan tanya software apa yang you all guna. Okay, you all akan beritahu memang benda betul lah ni, you guna PSCAD, you guna student version. Kita tak guna CRAD. Okay, so benda tu yang paling penting. Okay, so nanti dari masa ke semasa madam akan beritahu lah kalau ada apa-apa update pasal subjek ni. Sebab rasanya madam pun hanya in charge untuk lab. So pastikan lab tu pun you all submit sebab madam akan update dekat author. Alright. Ya. Yeah. Madam nak tanya boleh? Boleh sila. Minggu depan ada lab tak? Okay, minggu depan kejap, madam tengok tarikh. Minggu depan, okay, madam sebenarnya madam boleh buat. Cuma dia bergantung pada lab sheet tu, kalau ada, madam akan terus run je. Kenapa ya? Saja tanya madam. Minggu depan? Ada yang nak cuti ya? Raya dah habis dah. Okay, kalau tak ada pun, you akan, Apa dia Aziz? Tak madam, kawan saya dia tak makan sikit. Okay, so kalau maksudnya kalau tak ada lab 4 punya lab 4 manual, so next week hanya for submission. So kita takkan ada lab. So you just submit for your lab report. Okay, so kita akan buat another 1 week lah. Kita akan jumpa lagi another 2 weeks from now. Tapi kalau lab 4 dah ready, okay, kita akan terus buat. So you akan submit lab 4 selepas dia punya ni lah. Kalau lab, okay, lab 4 pun kita akan buat online. Kita akan buat, sampai lab 4 kita akan buat online semua. Okay. Sebab tu madam tanya, you all masih kenal lagi tak? Sebab takut bila buat online ni takut tak kenal. Okay, so tak apa. Nanti kita akan buat online, cuma minggu hadapan madam tak boleh nak bagi confirmation lagi until dapat signal from penyelaras. If penyelaras katakan proceed and then everything is ready, then madam akan buat. Okay?
Okay, madam. Thank you. Baik, madam. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan. Madam. Alright. Ya. Boleh saya share PS kat saya? Share apa? Simulation. Simulation ni. Share. Oh, nak share? Boleh, boleh. Kejap. Kejap ya. Okay, Madam dah stop sharing. Okay. Nampak madam? Nampak, tapi kenapa dia macam ada satu garisan tu, you dah tekan ni tak? You dah pergi zoom pada you tekan R tak? Which is you pergi pada zoom, you click right click. No, you pergi kat mana-mana graph, you right click. You pergi pada zoom. You pergi reset all extend R. Reset. Kenapa dia tak keluar Okay. Dia dah reset all extend lagi. Sebelah tu Q. Buat reset lah. Okay, masih tak dapat sambung. Okay, tengok balik pada you punya circuit. Mana you punya ground? You punya ground kat mana? Oh. Ground. Okay, sebelum you letak ground, Madam nak tengok you punya dekat signal tu. Signal dekat first. Okay, first tu tengok. Okay, dia punya, okay, ni okay. Dia tengok kat gambar graph tu, yang dekat VS tu. Okay. Alright, you pergi dekat circuit yang atas sekali tu. Yang dekat single phase yang, okay, you klik di situ. Okay. Alright, you pergi dekat signal parameter. 230 ke? 230 ke? 0.23. Oh. Okay, 0.23. Alright. Okay dulu. Okay, cun. Okay, tengok kat multimeter. Klik kat situ. Yes. Okay. Tengok kat signal name. Okay. Cuba you try run lagi sekali. Ya, saya tambah ground sekejap. Oh, tu ground. So, you pergi kat P, you buat tadi. Balik zoom. Yeah. Okay, tengok pada V pula. Okay, you punya V tak keluar lagi Oh, kat situ, okay. Okay, cun. So, semua you buat reset all extend So, maksudnya dia akan pergi pada memang the maximum that they can go lah. Maksimum untuk Y dengan X tu dia akan pergi paling maksimum dia akan pergi. Okay. Semua graph kena reset balik lah. Semua graph kena reset external balik. Yes. Maksudnya nanti senang you dapat nilai value yang senang you dapat graph cantik dan senang juga nak dapat nilai minimum dengan maksimum. Sebab nanti you nak dapat nilai maksimum untuk you letakkan nilai berapa simulation you nanti. Kan? Oh. Okay? You bila dapat reset all kan? Baru keluar. Okay. Madam yakin sangat. Ada juga kebanyakannya group yang macam sama dengan group Aiman ni. Dia buat tapi tak dapat. Dia keluar tapi line dia macam tu je. Okay, bila buat reset all extend pun tak keluar juga. So kita kena identify lah, sebab tu kalau you tunjuk dengan madam akan dapat ini ada masalah kat sini. Okay?
Okay. Eh. Okay. Okay. So nanti setiap graf tu, okay, setiap graf tu you pergi dekat nilai P tu. Contoh no. P dekat graf tu, yang dia tulis P tu. You cursor tu pergi kat P. Tak payah klik. You cursor tu you letak dekat P. Nombor P pula dekat huruf P tu. Bukan. P. Yang ada tulis P tu. Dekat graf tu. Mana? Cuba you besarkan sikit. Macam tu. Okay. Pergi dekat P tu. Nilai P. Contoh madam bagi satu contoh graf tu. Okay. Benda ni yang you kena screenshot satu-satu. You ambil ni screenshot satu. Tak payah tekan. Dia tak payah tekan. Oh. Sebabnya daripada situ you akan dapat nilai berapa nilai maksimum dia. You klik, bukan klik. You pergi kat cursor kat P. Pergi je kat situ. P. Pergi je kat P. Bukan kat situ. Dekat huruf P tu. Yes. Oh. So take note untuk group yang lain, benda yang sama you kena buat. Okay, macam ni. Okay. Dia akan tulis berapa maksimum, berapa minimum. Yes. Daripada situ you akan dapat nilai dan you akan dapat identify what is your value untuk you buat kira untuk calculation you nanti. Okay? Okay. Alright, ambil setiap satu. So ada 7 graf. Ha? 7 graf you kena letak dalam you punya lab report dan you kena tulis berapa setiap value tu. Oh. Okay? Okay. Okay. Thank you Aiman. Bila Aiman tunjuk ni ada madam boleh beritahu lah mana yang ada silap semua kan? Okay. Boleh belajar kat situ. Thank you, madam. Okay, ada. Okay. So macam mana? Ada yang nak tanya lagi ke? Tak ada madam. Dah ngantuk dah? Tak ada sebenarnya madam. Semua dapat sama Lagi. Apa dia? Ada dapat lagi? Dapat sama Confirm Confirm madam. Confirm. So madam tengok lagi. Dah. Sekejap Rasanya grup ni macam agak ni jugalah. Madam cepat jugalah you all punya respon kat sini. So pastikan kalau untuk jawapan tu nanti macam seperti biasalah, you screenshot yang full dulu, lepas tu baru you screenshot satu tu. Kan, faham kan? Maksudnya you screenshot yang setiap satu yang you nak letak dia punya, yang you nak nampak minimum dengan maksimum dia. Okay? So kalau tak ada apa-apa soalan, madam yakin insyaAllah section 3 dan 4 boleh buat untuk lab 3 ni. So kalau tak ada apa-apa, kita punya kehadiran pun kita dah ambil. So kita akan insyaAllah kita akan berjumpa minggu hadapan sekiranya lab 4 dah ready. Kalau tak kita jumpa lagi 2 minggu. Okay? Kalau okay. Jumpa lagi. Selamat Hari Raya. Ya madam. Terima kasih madam. Madam. Terima kasih. Sama. Thank you, madam. Welcome.